وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واحلل قلبي بحق جدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Jadi Alhamdulillah, kita sambung kuliah kita yang sebelum ni, yang pada bulan lepas kita menceritakan perihal Imam Al-Mahdi, iaitu Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, yang mana telah pun dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluarnya seorang daripada keturunan aku, kata Nabi, dan namanya seperti nama aku dan nama ayahnya juga seperti nama aku, dan dia daripada keturunan aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi ni satu janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menceritakan perihal Al-Mahdi sampai ke makam mutawatir ma'nawi. Dalam ilmu hadis, bila kita menyebut mutawatir ma'nawi, dia lebih tinggi daripada hadis yang sahih. Apa maksud dia? Maksud dia mutawatir ma'nawi ni tersangat ramai para sahabat meriwayatkan hadis, tersangat ramai para sahabat menceritakan perihal Al-Mahdi, sampaikan riwayat-riwayat hadis-hadis yang menceritakan Imam Mahdi sangat tinggi. Hadis sahih kita tahu memang tinggi, tapi hadis mutawatir ma'nawi dalam ilmu hadis, panjang pembahasan dia, bahasa mudahnya adalah lebih tinggi daripada taraf sahih. Antaranya adalah Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Itu nombor satu. Sejajar ataupun setaraf dengan hadis Al-Imam Al-Mahdi ataupun Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdiyun adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Pun ramai para ulama menceritakan perihal akan keluarnya Dajjal. Tak cukup dengan itu, kata Nabi, ma min nabiyyin illa wa hadzara ummata 'anid dajjal. Tidak ada seorang nabi dan tidak ada seorang rasul pun, melainkan mereka, nabi dan rasul ni, mereka akan menceritakan perihal Dajjal akan umat mereka masing-masing. Sebelum ni kita tahu yang mana umat Nabi Nuh. Nabi Nuh menceritakan kepada umat dia perihal Dajjal. Nabi Nuh menceritakan kepada umatnya bahayanya fitnah Dajjal. Begitu juga masuk kepada zaman Nabi Musa, masuk ke zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Yaqub dan sebagainya. Kerana kata Nabi, tidak ada seorang Nabi dan tidak ada seorang Rasul, melainkan Nabi dan Rasul itu akan menceritakan kepada umat mereka masing-masing akan Dajjal. Kerana kata Nabi, Dajjal ni membawa satu fitnah yang belum pernah lagi mana-mana musuh Allah datang. Kerana fitnah Dajjal melibatkan fitnah keimanan dan kekufuran. Fitnah Dajjal melibatkan fitnah keimanan, beriman kepada Dajjal, dan fitnah kekufuran, iaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dalam satu hadis, kalau kita tengok dalam Musnad Imam Ahmad, sangat tebal, berjilid-jilid tebal ni. Dalam Musnad Imam Ahmad menceritakan satu hari ketika mana para sahabat bertanya kepada Huzaifah. Kata Huzaifah, kebanyakan para sahabat bertanya kepada Nabi akan kelebihan amalan itu, akan kelebihan ini dan kelebihan itu. Akan tetapi aku tidak tanyakan kepada Nabi akan kelebihan, kebaikan dan sebagainya, tapi aku tanyakan kepada Nabi akan kemukaran, akan fitnah, akan kerosakan, akan keburukan. Aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah kata, aku tanya demikian akan keburukan, kemukaran dan kemusnahan bukan disebabkan aku nakkan kemusnahan, bukan disebabkan aku nak melakukan fitnah, tidak. Tapi aku tanyakan kepada Nabi supaya aku mengelak, aku dapat atasi dan aku dapat jauhkan diri aku daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang boleh menjatuhkan kerosakan. Sebab itulah kalau kita belajar ilmu akhir zaman, yang mana saya tulis satu buku ni, timeline akhir zaman, yang mana dalam buku ni saya himpunkan beberapa cerita timeline daripada kisah Imam Al-Mahdi sampailah berlakunya kiamat. Bagaimana ditiupkan saka kali pertama dan ditiupkan saka kali kedua. Itu pengakhir cerita buku ni lah.
Bila mana kita baca ataupun kita belajar ilmu akhir zaman, banyak ilmu ataupun banyak hadis berkaitan dengan akhir zaman yang diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani, yang mana tanya Nabi tadi perihal kemungkaran, perihal kemusnahan, semua tu sahabat inilah. Sebab itulah banyak hadis yang meriwayatkan akhir zaman daripada Huzaifah. Pun di sana ada juga hadis-hadis yang Nabi rahsiakan. Huzaifah ni digelar sebagai pemegang rahsia Nabi SAW. Ada hadis yang Nabi bagi tahu kepada Huzaifah, ada itu Huzaifah bagi tahu kepada para sahabat atas kebenaran daripada Nabi SAW. Pun di sana ada juga beberapa hadis yang Nabi kata, wahai Huzaifah, aku bagi tahu kepada kamu dan kamu simpan hadis ini, kamu simpan rahsia ini sampai bila-bila. Antaranya Huzaifah tahu 10 nama munafik di kota Madinah. Huzaifah tahu senarai 10 orang nama munafik di kota Madinah. Ada di antara salah seorang daripada 10 itu, kata Huzaifah, mereka menjadi menteri di zaman Saidina Umar Ibn Khattab. Sebab itulah Saidina Umar Ibn Khattab kerap kali bertemu dengan Huzaifah. Banyak kali Saidina Umar Ibn Khattab bertanya kepada Huzaifah, wahai Huzaifah, bagi tahulah siapakah orang munafik. Wahai Huzaifah, siapakah orang munafik? Tapi tidak diberitahu walaupun satu daripada Huzaifah Al-Yamani. Sebab itulah ada hadis yang Nabi bagi tahu dan ada juga hadis-hadis yang Nabi simpan. Maka masuklah topik kita pada hari ini berkaitan dengan Dajjal, yang mana satu fitnah yang sangatlah para Nabi dan para Rasul takut. Kerana sebelum keluarnya Dajjal, bumi ketika itu telah pun dipimpin oleh Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Ketika mana keluarnya Dajjal dalam timeline buku akhir zaman, ketika mana keluarnya Dajjal, pemerintahan dunia ketika itu dikuasai oleh Islam, yang mana diketuai oleh Al-Mahdi. Kerana Islam pada hari ini kita tengok berada di bawah. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah pun yang diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani dalam Musnad Imam Ahmad, pemerintahan dunia akan berlaku selama 5 fasa. Pemerintahan dunia pada hari ini daripada zaman Nabi sampai hari kiamat akan melalui 5 fasa. Fasa pertama secara ringkas iaitu fasa kenabian. Nabi bagi tahu kepada Huzaifah, wahai Huzaifah, aku nak bagi tahu kepada kamu satu rahsia untuk umat aku yang akan datang. Nabi bongkarkan satu rahsia kepada Huzaifah, dan kamu boleh ceritakan kepada para sahabat yang lain dan kepada para umat aku yang akan datang. Sesungguhnya umat aku yang akan datang akan melalui 5 fasal kerajaan. Nombor 1, kata Nabi, fasal yang pertama adalah kamu akan dikuasai ataupun kamu akan diperintah oleh pemerintahan kenabian. Ya betul, kalau kita tengok kitab sirah, Islam diperintah oleh baginda Nabi SAW selama 10 tahun. Nabi bagi tahu hadis ni ketika mana Nabi masih lagi hidup. Lalu fasa pertama telah pun berakhir. Maka masuklah fasal yang kedua, kata Nabi, wahai Huzaifah, ketika mana kamu dapati fasal pertama pemerintahan kenabian aku telah pun berakhir, maka kamu akan dapati masuklah fasal yang kedua, iaitu Khalifah Ar-Rashidin. Nabi gelarkan. Dan Nabi kata Khulafa Ar-Rashidin itu mereka dipilih dalam majlis syura. Setiap pemerintahan yang naik, setiap ketua yang naik, setiap itu dipilih dalam majlis syura. Sebab itulah Umar bin Khattab dipilih dalam majlis syura, Abu Bakar dipilih dalam majlis syura, Uthman dan Saidina Ali radhiyallahu taala anhu, semua dipilih dalam majlis syura. Maka bila mana masuknya fasal kedua telah pun berakhir, masuk fasal yang ketiga, kata Nabi, wahai Huzaifah. Ni Nabi sedang nampak gambaran yang Allah tunjukkan kepada Nabi, padahal perkara ini belum lagi berlaku. Belum lagi dilantik Khulafa Ar-Rashidin, tapi Nabi dah bagi tahu ketika mana Nabi masa lagi hidup. Inilah satu mukjizat Nabi. Nabi boleh tahu apa yang akan berlaku di masa depan. Sebab itulah bila mana selesai fasal yang kedua, kata Nabi SAW, wahai Huzaifah, kalian akan masuk fasal yang ketiga, iaitu kerajaan Islam ataupun kerajaan dunia ketika itu akan dipimpin oleh satu kerajaan yang digelarkan sebagai kerajaan monarki. Ya, kerajaan monarki kita boleh tengok daripada zaman Muawiyah. Bani Muawiyah selesai, masuk pada zaman Abbasiyah selesai, masuk kepada zaman Osmaniyah. Itu kerajaan monarki, kerajaan warisan, selesai. Maka kata Nabi, bila mana selesai sahaja kerajaan monarki,
kalian akan masuk satu zaman. Ketika mana kamu masuk satu zaman ini, maka bersabarlah wahai Huzaifah, kata Nabi. Bila mana berakhirnya zaman kerajaan monarki, kerajaan Islam, kata Nabi, bila mana berakhirnya kerajaan Islam monarki itu, maka kalian akan masuk satu zaman yang keempat, fasal yang keempat. Dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi bagi tahu, bersabarlah wahai Huzaifah seandainya kamu sampai di zaman itu. Apa dia? Kata Nabi, zaman itu adalah satu zaman yang zaman kezaliman. Dilantik kerajaan, dilantik ketua-ketua yang zalim, dan ketua-ketua yang zalim itu melakukan satu aturan-aturan yang zalim sehingga menyebabkan rakyat terbeban, menyebabkan rakyat terkorban, menyebabkan rakyat terbunuh dan sebagainya. Dan inilah zaman yang kita hadapi pada hari ini. Dan inilah zaman yang kita hadapi hari ini, kerana kata Nabi, zaman ini sangatlah panjang. Dan suatu hari nanti, kata Nabi, kalian akan masuk fasal yang nombor 5. Fasal nombor 5 inilah, kata Nabi, kalian akan dipimpin oleh satu kerajaan, iaitu kerajaan kenabian. Dimulakan dengan kerajaan kenabian dan berakhir dengan kerajaan kenabian, yang mana akan dilantik menjadi ketua adalah Nabi Isa alaihi salam. Tapi sebelum Nabi Isa alaihi salam dilantik, bumi akan diperintah oleh Al-Mahdi. Sebab itulah sekarang Islam berada di bawah, dan satu hari nanti Islam berada di atas bila mana dipimpin oleh Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Ketika itulah Al-Mahdi akan menebarkan keadilan. Imam Mahdi akan menangkap orang-orang yang zalim, dimasukkan dalam penjara, dihukum orang yang zalim, dan Imam Mahdi akan menebarkan keadilan di seluruh dunia. Satu bumi merasai keadilan Imam Mahdi, kecuali mereka yang tak suka kepada Islam. Sebab itulah ketika mana Imam Mahdi memerintah dunia, ketika itu banyak peperangan-peperangan berlaku. Sebelum berlaku peperangan Malhamatul Kubra, peperangan akhir zaman, bumi akan dapati beberapa fasal peperangan yang dilalui oleh Al-Mahdi. Bila mana setiap peperangan Al-Mahdi menang, setiap peperangan Al-Mahdi benar, ketika itulah masuk ke satu fasal yang terakhir, kata Nabi, kalian akan dapati fasal terakhir adalah peperangan Malhamatul Kubra, peperangan yang terbesar. Dan kata Nabi, bumi tak pernah menyaksikan satu peperangan yang sebesar itu. Dan seandainya, kata Nabi, burung melalui di atas udara, di bawahnya berlaku peperangan Malhamatul Kubra ataupun peperangan Armageddon yang kita tengok pada hari ini, seandainya, Nabi gambarkan, seandainya burung melalui di atas udara, nescaya burung itu akan mati. Bumi tak pernah menyaksikan peperangan yang sedahsyat itu. Sebelum ni bumi telah pun menyaksikan peperangan dunia yang pertama, betul tak? Dahsyat. Dalam dokumentasi dan sebagainya, dalam movie dibuat oleh orang-orang putih. Bumi telah pun menyaksikan peperangan yang kedua selama seramai 85 juta orang yang mati dalam peperangan dunia yang kedua. Dahsyat. Tapi kata Nabi, bumi tak pernah menyaksikan satu peperangan yang sedahsyat peperangan itu. Lalu saya tak nak cerita pasal peperangan akhir zaman, insya-Allah nanti kalau di lain sesi lah kita nak masuk topik Dajjal. Lalu bila mana berakhirnya peperangan Malhamatul Kubra, peperangan akhir zaman, ketika itulah satu suara. Bila mana peperangan itu berakhir, tradisi peperangan, bila mana sesuatu peperangan berakhir, apa mereka akan buat? Membahagikan harta rampasan perang, betul tak? Maka ketika mana dikumpulkan harta rampasan perang di satu tempat, dibahagikan Al-Mahdi. Al-Mahdi yang menguasai, Al-Mahdi yang memimpin ketika itu untuk membahagikan harta rampasan perang ketika itu. Lalu mereka terdengar satu suara yang tak tahu daripada mana, kata Nabi SAW. Dan satu suara itu mengatakan, wahai umat manusia, wahai manusia, sesungguhnya Dajjal telah pun keluar. Lalu ketika itulah, bila mana para mujahidin Islam ketika itu dengar satu suara tak tahu daripada mana, mereka kesemuanya berhimpun, mereka terdengar suara itu. Kata Nabi, ketika mana mereka mendengar suara itu, mereka meletakkan harta-harta itu. Berapa juta emas yang ada di situ, mereka melepaskan harta dan mereka balik ke rumah masing-masing. Kata para ulama, disebabkan masing-masing takut akan nasib keluarga di rumah. Masing-masing bergegas balik ke rumah. Seandainya peperangan itu akan berlaku di satu kawasan A'mak dan Dabek. A'mak dan Dabek di area sana, di area Timur Tengah, di area Turki, di area kawasan itu. Nanti Google A'mak dan Dabek ataupun Google tempat peperangan akhir zaman akan keluar. Seandainya orang yang pergi itu adalah orang Melayu, maka orang Melayu akan bergegas balik ke tanah Melayu.
untuk menjaga ahli keluarganya, untuk melindungi ahli keluarganya daripada fitnah Dajjal. Sebab hadis yang saya baca pada awal tadi, tidak ada seorang Nabi dan tidak ada seorang Rasul. Nabi ada 124,000 orang Nabi. Tidak ada seorang Nabi, melainkan Nabi itu menyampaikan kepada kawan-kawan, menyampaikan kepada umat masing-masing akan fitnah Dajjal. Sebab itulah bila mana masing-masing terdengar satu suara, ketika itulah Al-Mahdi menggunakan kebijaksanaannya, kata Nabi, menggunakan kebijaksanaan Al-Mahdi, dia mengarahkan, inilah hadis dia, dia mengarahkan 10 pemuda yang berkuda. Sebab itulah ada yang mengatakan di akhir zaman segala teknologi ini telah pun tiada, segala kenderaan, segala kereta kebal yang ada pada hari ini sudah tidak ada, merujuk hadis ini antaranya, iaitu ketika mana Al-Mahdi mendengar satu suara yang tak tahu daripada mana, ketika itulah Imam Al-Mahdi menggunakan kebijaksanaan dia melantik 10 orang yang berkuda. Melantik 10 orang berkuda. Ketika itulah, kata Nabi, aku kenal setiap daripada mereka dan aku kenal nama ayah mereka. Bahkan kata Nabi, aku kenal warna kuda yang mereka naik. Bahasan para ulama, 10 orang berkuda itu adalah mereka-mereka yang betul-betul mahir dalam berkuda. Bahasan ulama lagi, mereka-mereka yang berkuda adalah mereka yang betul-betul kuat dalam untuk handle kuda. Kuda ni susah nak handle kan. Cubalah try naik, dia terajang sekali, sakit lah kan. Kawan saya ada suka main kuda, baru je dalam seminggu 2 main dah MC. Tak datang kerja, tak datang kerja seminggu, main kuda seminggu, MC seminggu. Nasib lah, sebab sakit urat dia kata. Tapi pemuda yang kata Nabi tadi 10 orang sangat mahir kata ulama, dan kemungkinan kata ulama mereka ni, ijtihad para ulama, pendapat para ulama, berkemungkinan mereka-mereka yang 10 orang adalah dalam kalangan pemuda daripada Syria ataupun Palestin. Berkemungkinan. Cuma betul ataupun tidak, tunggu nantinya kita tengok siapa orang yang dipilih oleh Al-Mahdi. 10 orang semuanya. Apa tujuan dia? Imam Mahdi melantik 10 orang yang berkuda untuk mencari dan menyiasat adakah berita itu betul ataupun tidak. Sebab mereka dengar satu suara yang tak tahu daripada mana, yang mengatakan Dajjal telah pun keluar. Orang yang bijak, mereka akan tabayun dahulu. Orang yang bijak tidak akan percaya adakah itu betul ataupun tidak, melainkan ada proof, melainkan ada bukti. Itulah yang sedang dilakukan oleh Al-Mahdi. Dengan kebijaksanaan dia mencari 10 orang dan dia pergi menyiasat adakah Dajjal telah pun keluar ataupun belum. Dan ketika itulah Al-Mahdi dan seluruh masyarakat Islam dapati yang Dajjal belum lagi keluar, dan legalah mereka. Dan setengah ulama mengatakan selepas daripada peperangan itu mereka meneruskan kehidupan seperti biasa, yang mana Islam masih lagi berada di atas, Islam masih lagi memimpin dunia. Lalu dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi menceritakan hari pertama Dajjal keluar tidak akan ada sedikit pun air dan tidak ada sedikit pun minuman. Di hari pertama Dajjal keluar di Asfahan dan Khurasan, ketika itulah bumi akan dapati tidak ada sedikit pun air dan tidak ada sedikit pun makanan. Air laut yang ada pada hari ini akan kering pada hari itu. Air sungai yang ada pada hari ini akan kering. Perigi yang kita gali untuk ambil air, ketika itu perigi itu tidak boleh menghasilkan air lagi. Sebab air laut pun dah kering, air sungai pun dah kering. Bila? Di hari pertama Dajjal keluar. Ketika itulah bila mana kita pergi ke mana-mana supermarket, pergi ke Tesco dan Wahakata dan sebagainya, ketika itu kita dapati tidak ada roti, tidak ada telur, tidak ada coklat, makanan. Tidak ada di zaman itu. Bila? Di hari pertama Dajjal keluar. Hari itu ada orang tanya kepada saya, Ustaz, kalau saya simpan makanan macam mana? Macam mana kalau saya simpan makanan? Jangan lupa satu hadis Nabi yang lain, satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah kalau saya tak silap. Kata Nabi SAW, 3 tahun sebelum Allah keluarkan Dajjal, 3 tahun sebelum Allah keluarkan Dajjal, pada tahun pertama kata Nabi SAW, Allah akan mengarahkan 1/3 langit untuk kurang turun hujan. Dan Allah akan mengarahkan 1/3 juga, mengarahkan bumi untuk kurang 1/3 daripada hasil yang biasanya terhasil daripada bumi.
Dan ketika itulah berlaku kemarau, dan 1/3 air dah tak turun, hujan. Maka berlaku kemarau, apa yang berlaku? Air akan makin berkurang. Dan masuk pada tahun kedua, kata Nabi SAW, bila mana masuk pada tahun kedua, Allah akan mengarahkan 2/3 daripada hasil langit untuk kurangkan turun, dan Allah akan mengarahkan bumi untuk mengurangkan sebanyak 2/3 daripada hasil-hasilnya. Dan masuk pada tahun yang ketiga, kata Nabi SAW, Allah akan mengarahkan bumi untuk berhenti daripada turun hujan, dan Allah mengarahkan langit untuk berhenti daripada keluar hasil tanaman. Ketika itulah bumi menyaksikan satu kemarau yang berpanjangan. Kemarau yang berpanjangan daripada tahun yang pertama lagi. Allah telah mengkurangkan hasil, Allah telah mengkurangkan air. Dimasuk tahun yang kedua, dimasuk tahun yang ketiga. Cuba bayangkan di area Selangor, na'udzubillah, seandainya kerajaan mengeluarkan satu arahan, Selangor akan kekurangan air, Selangor tidak ada air selama sebulan, apa yang kita akan buat? Tak perlulah seminggu, cukup 2 hari, cukup 3 hari, kita akan catur air, itu tidak. Kita akan beritahu kepada ayah, kita akan beritahu kepada anak-anak, cikgu air sikit-sikit sudahlah. Bau tak apa, asalkan air ada, betul tak? Dah satu air, masuk hari yang kedua, masuk hari ketiga, seminggu lagi nak bertahan. Cuba bayangkan, Allah mengurangkan sumber air, Allah mengurangkan sumber tumbuh-tumbuhan selama 3 tahun, dan bumi dapati ketika itu kemarau yang berpanjangan. Ketika itulah bila mana air surut secara berperingkat. Surut secara berperingkat. Ekonomi ketika itu tak stabil. Bila mana masuk tahun ketiga, hujan tak turun berpanjangan. Yang mana mereka telah mencatur air tahun pertama, sudah tentu masuk tahun ketiga, air yang dicatur telah pun habis. Yang mana mereka simpan makanan di tahun pertama, sudah tentu tahun yang ketiga sudah pun habis. Kerana di hari pertama Dajjal keluar tidak ada makanan, lembu pun tidak akan ada. Sebab berlaku kemarau, berlaku kekurangan makanan. Manusia akan semua ada makanan di hadapan mereka. Sebab pergi ke shopping complex tidak ada daging. Duit ada ketika itu, tapi duit itu tak mampu untuk bayar, duit itu tak mampu untuk di rumah menjadi makanan. Maka ekonomi ketika itu makin merosot, dan manusia sudah pun hilang perkenalan masing-masing. Sebab lembu sudah tidak ada, unta sudah tidak ada, kambing sudah tidak ada, ayam lagi lah. Nak bagi makanan apa? Itulah yang akan berlaku. Sebab itulah kata Nabi, di hari pertama Dajjal keluar. Di hari pertama Dajjal keluar sudah tidak ada makanan, walaupun sedikit, kata Nabi, dan tidak ada minuman walaupun sedikit. Dalam satu hadis Nabi yang lain, Dajjal akan keluar selama 40 hari sahaja. Boleh pergi 40 hari kan? So bolehlah bertahan. Tapi ini Nabi syarahkan lagi hadis. Nabi kata, hari pertama Dajjal keluar diibaratkan seperti 365 hari. Diibaratkan setahun pada hari pertama. Dan Nabi kata pada hari yang kedua diibaratkan seperti sebulan. Dan hari yang ketiga diibaratkan seperti seminggu. Dan hari keempat sampai hari ke-40 berlalu seperti hari biasa. Adakah 365 hari setahun itu hanyalah Nabi cuba bagi contoh? Tidak. Kerana dalam hadis yang lain, sahabat tanya kepada Nabi, ketika mana Nabi beritahu hari pertama Dajjal akan hidup selama 365 hari. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah cukup aku solat selama 5 waktu pada hari yang pertama? Nabi jawab, tidak cukup. Kalian kena pandai fik akhir zaman ketika itu. Nabi ajarkan kepada kita macam mana nak solat di hari pertama Dajjal keluar. Kerana ketika itu kita bangkit pukul 9 pagi, belum lagi ada matahari. Kita bangkit pukul 10, belum ada lagi matahari. Bangkit pukul 12 tengah hari, belum lagi ada matahari. Kerana Allah lambatkan pergerakan matahari, dan Allah lambatkan pergerakan bumi, pergerakan bulan. Sebab itulah kita bangkit gelap lagi. Bangkit gelap. Bila nak malam? 365 hari. Separuh daripada itu akan berlaku siang, dan separuh daripada itu boleh jadi berlakunya malam. Nabi ajarkan kepada kita, kenapa Nabi cakap tak cukup solat 5 waktu sahaja pada hari pertama? Kerana Nabi kata kamu kena solat mengikut seperti contoh Nabi ajarkan kepada kita dalam hadis-hadis Nabi.
Seandainya kebiasaannya masuk waktu zuhur pukul 1, maka bila mana tengok jam, kalau ada jam lah, tengok saja pukul 1, maka solat waktu zuhur. Walaupun belum lagi ada matahari. Masuk waktu asar pukul berapa? Kiralah asar dengan zuhur kebiasaannya 3 ke 4 jam setengah, lebih kurang. Maka bila mana cukup 4 jam ataupun 4 jam setengah, maka solatlah waktu asar. Kamu kena kira sendiri, kata Nabi SAW. Masing-masing kena kira. Dan ketika itu boleh jadi tidak ada lagi kelas-kelas yang macam ni. Kerana masing-masing dalam kalangan orang yang beriman kepada Allah, ketika itu mereka akan berada dalam rumah masing-masing. Sebab mereka akan menjauhkan diri mereka daripada bertemu dengan Dajjal. Tak masuk lagi fitnah Dajjal. Ini baru. Sebelum Dajjal keluar, apa yang berlaku dulu? Hari pertama tidak ada makanan. Sebab itulah Nabi kata tak cukup solat 5 waktu. Kena solat seperti biasanya. Cukup 24 jam masuk hari kedua, cukup 24 jam masuk hari ketiga, dan seterusnya sampai 365 hari. Cukuplah 365 hari, itu barulah hari pertama Dajjal keluar. Masuk hari kedua 30 hari, sebulan. Dan masuk hari ketiga selama seminggu. Dan masuk hari keempat. Saatnya berlaku sampailah hari yang ke-40. Ketika itulah manusia mula mencari makanan. Keluar di televisyen, kalau ada televisyen ketika itu. Keluar dalam TikTok, keluar dalam media sosial yang mengatakan makanan sudah tidak ada. Pergilah ke rumah Perdana Menteri, mana-mana presiden pun. Pergilah rumah orang yang paling kaya, ketika itu pun tidak ada makanan. Sebab itulah saya fikir boleh jadi ketika itu akan berlaku pembunuhan. Sebab makanan tidak ada. Nak makan apa? Makan orang lah. Kan? Makanan sudah tidak ada ketika itu. Nak makan apa lagi? Yang tinggal hanyalah daging-daging manusia. Boleh jadi berlaku pembunuhan. Dan manusia akan makan sesama sendiri. Boleh jadi jiran akan makan jirannya. Wallahu alam, kita tak tahu macam mana. Kerana ketika itu manusia bila mana tidak makan, pertimbangan akal mereka sudah pun tidak logik. Manusia bila mana tak makan hari pertama, tak makan hari kedua, tak makan beberapa hari, mereka sudah hilang pertimbangan akal masing-masing. Tapi ketika mana satu dunia mencari makanan, satu dunia tercari-cari siapakah boleh tolong kami, siapakah boleh tolong kami, ketika itulah datang satu berita viral, satu berita akan kemunculan dia. Hari pertama yang tidak ada makanan, sedang berlaku kerosakan makanan, tidak ada minuman. Ketika itu Imam Mahdi memerintah. Imam Mahdi sedang memerintah dunia ketika itu. Tapi Imam Mahdi pun tak mampu nak melawan yang Allah sudah pun takdir. Yang mana bila mana Dajjal keluar sudah pun tidak ada makanan dan minuman. Bila mana seluruh dunia mencari makanan, seluruh dunia mencari minuman, ketika itulah keluar satu berita daripada media sosial dan sebagainya, yang mana datang seorang lelaki daripada Asfahan dan Khurasan, yang mana lelaki itu boleh bagi kamu makanan, yang mana lelaki itu boleh bagi kamu minuman. Seandainya kamu nak makanan dan nak minuman, bersegeralah kamu pergi kepada lelaki itu. Logik akal, kalau hari ini satu Malaysia mengalami masalah makanan dan masalah minuman, logik akal, tiba-tiba Perdana Menteri keluarkan satu arahan, siapa nak makanan dan minuman kena datang ke Putrajaya sahaja, kerana tak boleh nak diagihkan, boleh disimpan di Putrajaya sahaja. Apa yang akan berlaku kepada manusia? Berebut pergi ke sana, betul tidak? Untuk dapatkan makanan. Kerana ketika itu manusia sudah, kerana seorang ayah tak mampu nak melihat kesakitan seorang anak yang dalam keadaan kelaparan, anak yang baru 4 bulan, seorang ibu tak boleh menghasilkan susu nak bagi anak itu susu. Kerana tidak ada makanan, zat dalam badan kurang, susu tak boleh dihasilkan. Ketika itulah seorang ayah tak mampu nak melihat seorang isterinya dalam keadaan kesakitan dan kelaparan. Dan begitu jugalah seorang anak tak akan mampu nak melihat seorang ayah dan ibunya yang mana terlantar sakit, kekurangan makanan, kurus kering dan sebagainya. Ketika itulah mereka akan pergi ke Putrajaya. Sama juga yang berlaku di zaman Dajjal. Sama juga berlaku di zaman Dajjal. Bila mana seorang ayah dan seorang ibu, seorang anak dan sebagainya melihat ahli keluarga masing-masing kesakitan, kelaparan, tak tahu nak makan apa, hilang pertimbangan,
Ketika itulah dapat siren yang Dajjal, yang seorang pemuda telah pun keluar daripada Asfahan dan Khurasan. Ketika itu berebut manusia akan pergi, berebut manusia yang akan pergi ke sana. Kenapa? Untuk dapatkan makanan dan minuman. Ketika itulah bila mana mereka sampai di hadapan Dajjal, maka jual beli mereka, jualan ataupun duit ketika itu, mata wang ketika itu adalah keimanan masing-masing. Seandainya kata Dajjal, kamu nak dapatkan makanan, aku boleh arahkan langit untuk turunkan hujan, aku boleh mengarahkan bumi untuk keluarkan makanan. Itu kelebihan Dajjal. Seandainya kata Dajjal, kamu nak dapatkan makanan dan minuman, kamu beriman dulu kepada aku dan aku akan bagi kepada kamu makanan dan minuman. Seandainya kamu mengatakan aku adalah Tuhan kamu, maka makanan dan minuman yang sebanyak ini milik kamu dan sekeluarga. Dan begitulah bila mana orang yang tidak beriman. Ingat, orang yang tak tahu itu Dajjal adalah mereka yang kafir. Mereka kafir tak tahu itu Dajjal. Mereka yang fasik. Siapa fasik? Fasik ini adalah mereka yang melakukan dosa kepada Allah. Bahasa mudah adalah fasik mereka yang tinggal solat, solat pun on off. Fasik adalah mereka yang tidak menutup aurat. Fasik adalah mereka berterusan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tergolong dalam golongan yang fasik. Dan mereka pun tak tahu itu Dajjal, dan mereka akan jadi pengikut Dajjal. Dua golongan. Dan golongan ketiga siapa? Ijtihad para ulama, mereka yang akan menjadi pengikut Dajjal. Golongan pertama kafir, golongan kedua fasik, dan golongan ketiga ijtihad para ulama adalah golongan yang akan menjadi pengikut Dajjal. Mereka yang tak belajar ilmu akhir zaman. Tak cukup dengan ilmu akhir zaman, mereka tak belajar ilmu fiqh, tak belajar ilmu tauhid mengenal Allah, tak belajar ilmu tasawuf, dan tak belajar ilmu akhir zaman. Bagaimana mungkin mereka nak mengenali itu Dajjal kalau dia tak belajar ilmu akhir zaman? Kan? Bagaimana kita nak kenal itu Dajjal kalau kita tak pernah pun belajar ilmu-ilmu, tak pernah belajar hadis-hadis yang menceritakan itu adalah Dajjal. Ketika itulah mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan mengatakan Dajjal kamu Tuhan. Seandainya dalam keluarga ada yang tidak solat, maka keluarga itu akan berpecah. Seandainya dalam keluarga kita ada yang tak solat, tak tutup aurat dan sebagainya, melakukan dosa, mengumpat dan sebagainya, nescaya keluarga itu akan berpecah ketika mana Dajjal telah pun keluar. Sebab mereka yang bukan beriman kepada Allah, yang fasik, yang tidak belajar, mereka tak nampak tanda kufur di dahi Dajjal. Sebab itulah mereka tak tahu itu Dajjal. Tapi kata Nabi, mereka yang ada iman dalam hati mereka, yang kuat keimanan kepada Allah, mereka daripada jauh lagi kata Nabi, mereka telah menampak tanda kafarah. Nabi sebut satu-satu, Nabi sebut kaf, Nabi sebut fa, Nabi sebut huruf ra, kufur ataupun kafir di dahi Dajjal. Kata Nabi SAW, perkataan kafir itu di antara mata Nabi, mata Dajjal. Dajjal ada dua mata, tapi di antara dua mata itu tertulis perkataan kufur. Hanya yang boleh melihat perkataan kufur itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah saya kata ahli keluarga akan berpecah. Seandainya berlaku satu banjir besar di satu tempat dalam Malaysia, seperti mana berlaku di Kedah, di Kelantan, semua NGO tak boleh nak masuk, kecuali satu NGO yang bernama NGO A ini sahaja boleh masuk. Seandainya semua NGO tak boleh nak masuk ke kawasan banjir, hanya satu NGO sahaja yang boleh masuk, iaitu NGO A. NGO A nama dia contoh. Bila mana NGO A itu masuk dalam kampung itu, masuk dalam kawasan banjir, mengagihkan makanan kepada mangsa-mangsa banjir, apa perasaan mangsa banjir ketika itu? Terhutang budi. Kamu ni baik kan? Kamu ni hero-hero kami. Begitu jugalah yang berlaku kepada Dajjal. Begitu jugalah ketika mana di zaman Covid dulu, staf barisan hadapan, kita gelarkan mereka adalah hero-hero kita. Kenapa? Kita tak dapat buat apa yang mereka buat. Ketika mana manusia lain tak mampu nak buat, tapi ada manusia lain mampu buat, maka manusia itu ada kelebihan. Itulah yang berlaku kepada Dajjal. Ketika mana dia keluar dalam keadaan satu manusia, dalam keadaan satu bumi ini, semua manusia tak mampu untuk keluarkan makanan, semua manusia tak mampu untuk keluarkan minuman. Akan tetapi makanan dan minuman itu hanya boleh dikeluarkan adalah
Dajjal seorang. Ketika itulah semua manusia memandang Dajjal adalah hero kita. Sebab itulah berpecah di antara keluarga. Seandainya keluarga itu ada orang yang tidak solat, tak tutup aurat, seorang lagi keluarga ada, dalam keluarga yang sama 5 orang adik-beradik, 3 orang tak solat, solat pun on off, 3 orang tak tutup aurat, main futsal tak tutup aurat dan sebagainya, 2 orang saja yang solat, yang betul-betul jaga syariat Allah. Maka 2 ini nampak dan menegur 3 orang lagi, kamu tak nampak itu Dajjal? Tidak. Bagaimana mungkin itu Dajjal? Dia menolong kita banyak, dia beri makanan kepada kita, beri lagi harta kepada kita. Dan aku melihat kekuasaan dia, dia boleh mengarahkan langit turun hujan, dan dia boleh mengarahkan bumi keluarkan makanan. Bahkan dia boleh keluarkan bumi, boleh arahkan bumi untuk keluarkan harta emas, intan, berlian yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab itulah bergaduh adik-beradik ketika itu. Ingat, sesaat kita beriman kepada Dajjal, maka buat selama-lamanya lah kita akan mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesaat kita beriman kepada Dajjal, maka selama-lamanya lah kita akan mati dalam keadaan menjadi pengikut Dajjal, dan tidak akan bertemu jalan yang kebenaran untuk selama-lamanya, sampailah kita mati. Sebab itulah fitnah Dajjal bukan fitnah yang main-main. Ya, kita tengok hari ini, bila mana Dajjal tidak akan keluar melainkan akan berlaku kebangkitan umat Islam. Dajjal tidak akan keluar melainkan akan ada kebangkitan umat Islam. Dan sebab itulah orang yang belajar ilmu akhir zaman memandang apa yang berlaku di Palestin boleh jadi itu sudah pemula kebangkitan umat Islam di awal. Umat Islam mula bangkit, maka akan dibantu oleh Al-Mahdi ketika itu. Sebab itulah rakyat kita di Palestin, saudara kita di Palestin menunggu sang penyelamat Al-Mahdi. Bila mana Al-Mahdi keluar, sudah tentu Dajjal akan keluar. Itulah fitnah Dajjal. Sebab itulah berhati-hati mereka, bersabarlah mereka seandainya mereka ditakdirkan Allah bertemu dan dipertemukan Dajjal. Kerana bukan semua orang akan selamat daripada fitnah Dajjal. Dajjal ni satu orang pemuda. Manusia Dajjal ni, Dajjal adalah manusia, seorang pemuda. Dajjal telah pun ada di zaman Nabi SAW. Kata setengah ulama, Dajjal telah hidup di zaman Nabi Nuh AS lagi. Ada setengah ulama Dajjal hidup di zaman Nabi Sulaiman AS lagi. Dajjal telah hidup lama. Dan ketika mana ada di antara manusia yang Allah muliakan mereka. Ada dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, ketika mana Nabi SAW sedang berada dalam satu masjid, iaitu masjid Nabi SAW. Ada seorang lelaki, ini saya baca buku saya lah senang, hadis Nabi SAW. Ada seorang lelaki yang bernama Tamim ibn Darus Ad-Dari. Datanglah seorang lelaki yang ketika itu telah pun menjadi sahabat Nabi SAW, bernama Tamim ibn Darus Ad-Dari. Hadis ini diceritakan oleh Sayyidatuna Fatimah bintu Qais. Dia melihat ada seorang lelaki datang masuk dalam masjid Nabi, yang mana ketika itu Nabi baru sahaja selesai solat. Dia masuk dalam masjid Nabi, dia duduk di tepi Nabi, menunggu Nabi selesai solat dan beribadah. Ketika mana Nabi selesai, Nabi memalingkan pandangan, Nabi melihat ada seorang lelaki bernama Tamim ibn Darus Ad-Dari. Ketika itulah bila mana Tamim ibn Darus Ad-Dari bertemu dengan Nabi, dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak ceritakan kepada kamu apa yang berlaku kepada aku sebelum ini." "Ya Rasulullah, apa yang berlaku kepada aku sebelum ini belum pernah lagi aku ceritakan kepada mana-mana orang. Apa yang berlaku kepada aku selama ni aku belum pernah lagi aku belum pernah lagi dengar mana-mana orang lalui apa yang aku lalui, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi, sifat Nabi adalah memuliakan sahabat. Sebab itulah Nabi bila mana ada sahabat Tamim ibn Darus datang sebelah sini, Nabi bukan paling macam ni, tidak. Nabi memuliakan manusia, memuliakan sahabat. Nabi akan memalingkan sepenuh badan dia beralih kepada sahabat Tamim ibn Darus Ad-Dari. Itu tanda Nabi memuliakan seseorang. Maka Tamim ibn Darus menceritakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah,
Satu masa yang dulu aku pernah belayar dengan 30 orang pemuda. Suatu masa dulu aku pernah belayar ya Rasulullah. Kami belayar seramai 30 orang pemuda yang kami berasal daripada agama Nasrani dan ada juga agama Kristian dan sebagainya. Pelbagai agama dalam kapal itu, kecuali agama Islam tidak ada ya Rasulullah. Kami belayar selama beberapa bulan. Kemudian tiba-tiba kami dipukul satu ombak, kata Tamim ibn Darus Ad-Dari. Kami dipukul satu ombak. Ombak itu yang sangat kuat, yang menyebabkan kapal kami hilang kawalan. Dan kami terumbang-ambing di atas lautan selama sebulan. Maka bila mana cukup sebulan ya Rasulullah, kami nampak ada di hujung sana sebuah pulau. Dan kami tak tahu ya Rasulullah, ni Tamim sedang ceritakan kepada Nabi, dan aku tak tahu ya Rasulullah, pulau itu pulau apa. Dan ketika itulah kami melabuhkan satu kapal yang kecil. Kan nak mendekati pulau tak boleh kapal yang besar. Melabuhkan kapal yang kecil, menjatuhkan kapal yang kecil, dan kami naik di atas kapal kecil itu. Kami menuju ke pulau itu semata-mata nak berehat, semata-mata nak mencari makanan untuk kelangsungan hidup kami ketika itu ya Rasulullah. Sebab sebulan dah sesat dalam lautan, tak tahu ke arah mana timur ataupun barat. Sampai di satu tempat yang tak tahu di mana, kami nampak ada satu pulau. Ketika itulah kami bersegera ke pulau itu untuk dapatkan makanan dan minuman, dan kami nak berehat. Ini cerita dia. Bila mana kami sedang berehat di pulau itu, kata Tamim ibn Darus Ad-Dari, ketika mana kami sedang berehat di pulau itu, tiba-tiba kami didekati oleh seekor binatang. Seekor binatang itu satu ekor yang berbulu lebat, sehingga kan mereka tidak dapat membezakan antara ekor dan kepalanya, kerana tertutup dengan bulu yang sangatlah banyak. Tamim ibn Darus sedang rehat di tepi-tepi pulau. Dalam keadaan mereka sedang berehat, tiba-tiba datang seekor binatang. Arab ketika itu mereka kenal singa itu apa. Arab ketika itu kenal gajah itu macam mana, keldai dan sebagainya. Segala binatang mereka kenal pada ketika itu. Sebab di kota Madinah ketika itu bukan macam Madinah yang pada hari ini. Timur Tengah ketika itu bukan macam Timur Tengah yang ada pada hari ini. Timur Tengah tanah Arab ketika itu dipenuhi dengan hijau, dipenuhi dengan hutan, dipenuhi dengan pokok-pokok hutan-hutan. Sebab itulah para sahabat dulu mereka boleh kenal ini singa, ini harimau, ini keldai, ini kancing dan sebagainya. Sebab itulah Tamim ibn Darus berasal daripada Arab. Seandainya binatang itu mereka kenal, nescaya mereka akan bagi tahu itu adalah harimau, tapi tidak disebut binatang apa. Kenapa? Sebab Tamim ibn Darus belum pernah lagi melihat binatang sejenis ini. Kerana kata Tamim, aku tidak mengenal yang mana satu kepala dan yang mana satu ekor, kerana di seluruhan tubuh badan binatang itu dipenuhi dengan bulu. Kemudian binatang itu mendekati kami. Yang menyebabkan hairannya lagi, binatang ini mendekati kami dan bertanya soalan kepada kami. Kalau kita pun kita buat, lari kan. Menanya soalan kepada kami, binatang itu menanyakan, kamu ini siapa dan kamu ini datang daripada mana? Dan ketika itulah, kalaulah kita balik kuliah kejap lagi, balik daripada surau solat Isya kejap lagi dengan motor kan, lalu di sebelah lembu ke, kambing ke, ataupun ayam, tiba tegur haji balik surau ke, contoh apa kita buat, perih kan, lagi laju kita tekan minyak, lagi kuat lagi kita takut, menjerit boleh jadi. Tapi sifat orang Arab, kata para ulama, mereka tidak takut ketika itu. Sifat orang Arab bukan seperti sifat bangsa-bangsa yang lain. Arab satu bangsa yang kuat. Sebab itulah Bani Israel sangat takut kepada bangsa Arab seandainya bangsa Arab bersatu. Sebab asal perangai bangsa Arab adalah berani. Asal bangsa Arab adalah berani. Sebab itulah puak-puak Yahudi ni takut kalau bangsa Arab ni bersatu. Sebab itulah mereka cuba pecahkan bangsa-bangsa Arab. Mereka cuba hidupkan sentimen Sunni dan Syiah, menghidupkan sentimen Khilafiyah dan sebagainya untuk memecahkan umat Islam. Lalu bila mana
Binatang itu datang kepada Tamim ibn Darus, sekumpulan 30 orang pemuda ketika itu datang kepada Tamim dan tanya soalan kepada Tamim, wahai pemuda, kamu ini siapa dan kamu datang daripada mana? Ketika itulah, ya Rasulullah, aku jawab soalan tu. Hairan, aku jawab soalan itu, apa dia? Aku adalah Tamim ibn Darus dan ini adalah kawan-kawan aku, dan kami ini berasal daripada semenanjung Arab dan kami berlayar, dan lalu kami dipukul satu ombak dan kami sesat selama 30 hari dan kami terdampar di pulau ini. Maka Tamim ibn Darus tanya, kamu ni siapa pula? Bercakap dengan binatang, kamu ni siapa pula? Kalau kita kan lantaklah kan, kucing datang pun kita dah marah kan, boleh jadi kucing tu nak bercakap dengan kita, contoh kan. Tapi Tamim ibn Darus, ya hairannya bangsa Arab, bila mana binatang itu tanya soalan kepada mereka dan bangsa Arab menjawab soalan itu, lalu bila mana bangsa Arab itu telah pun menjawab, mereka lalu tanyakan kepada binatang itu, kamu ni siapa? Dan ketika itulah binatang yang datang tadi, yang Tamim ibn Darus tak kenal yang mana satu kepala, yang mana satu ekor, binatang itu jawab, ana jassasah, aku adalah al-jassasah. Jangan bagi nama anak pula al-jassasah, sedap dengar kan? Tapi setengah ulama kata al-jassasah itu adalah iblis yang berupa wajah turun berada di pulau itu untuk bertemu dengan Tamim ibn Darus Ad-Dari bersama dengan 30 orang pemuda. Setengah ulama mengatakan itu adalah iblis yang berupa wajah seperti binatang untuk bertemu dengan bangsa Arab ketika itu. Ada setengah ulama juga mengatakan al-jassasah itu adalah dabbatul ard, binatang akhir zaman yang akan keluar di fasal yang ke dabbah akan keluar pada tanda besar kiamat yang nombor 5. Binatang akhir zaman yang boleh bercakap dengan manusia ketika itu. Binatang akhir zaman dikenali sebagai dabbah, ulama menyifatkan itu adalah al-jassasah, yang mana dia akan keluar daripada Mekah dan dia akan tersebar di seluruh muka bumi dan dia akan pergi kepada setiap manusia. Dialah akan menjudge manusia, dialah yang akan menghukum manusia. Kamu ni ahli neraka dan kamu ni adalah ahli syurga. Itu panjanglah cerita dia. Lalu bila mana mengenali itu al-jassasah, maka kata al-jassasah, ya Rasulullah, Wahai pemuda, sesungguhnya di tengah-tengah pulau ini terdapat seorang lelaki, yang mana lelaki itu sedang menunggu kabar berita daripada kalian, dan lelaki ini ingin bertemu dengan kalian. Pulau apa tu? Kan, pulau jenis apa tu? Dahlah jumpa dengan binatang yang boleh bercakap. Tiba-tiba ada pula seorang lelaki yang berada di tengah-tengah pulau yang menunggu kedatangan kami. Binatang apakah itu? Pulau apakah itu dan sebagainya. Maka ketika itulah sifat bangsa Arab, bila mana diberitahu ada seorang lelaki yang terdampar di pulau itu, di tengah-tengah pulau, yang menunggu kedatangan mereka, menunggu berita daripada mereka. Tamim ibn Darus bersama dengan 30 orang pemuda mereka bangkit dan mereka mengikuti, mereka ikut di belakang al-jassasah itu menuju ke sebuah gua. Kata Tamim ibn Darus Ad-Dari, bila mana aku masuk dalam gua itu, aku melihat ada seorang lelaki yang masih lagi remaja, yang mana lelaki itu tangan dan kakinya diikat dengan sangat kuat. Tamim ibn Darus menggambarkan lelaki itu, bila mana dilihat oleh Tamim ibn Darus, aku melihat lelaki itu tangan dan kakinya diikat dengan satu rantai yang sangat kuat. Tangan dia diikat di macam ni, Nabi Tamim ibn Darus gambarkan macam ni, dan pahanya dirapatkan ke dada. Itulah ikatan yang sangat kuat, dan lelaki itu tak mampu untuk bergerak walaupun sedikit. Dan ketika itulah berlaku dialog di antara Tamim ibn Darus dengan lelaki itu. Kemudian lelaki itu tanyakan kepada Tamim ibn Darus, wahai pemuda, kamu ini siapa? Lelaki yang diikat itu tanya kepada sekumpulan Tamim ibn Darus Ad-Dari, kamu ini siapa? Maka Tamim ibn Darus Ad-Dari bagi tahulah, aku ini sekian, datang daripada semenanjung tanah Arab dan sebagainya. Cerita balik kepada lelaki tadi. Lalu ketika itulah lelaki tadi bertanyakan kepada pemuda-pemuda bangsa Arab, bagaimanakah pohon kurma daripada Baisan? Beritahu kepada aku tentang pohon kurma yang berada di daerah Baisan. Adakah dia masih lagi segar ataupun sudah pun tiada? Maka jawab Tamim ibn Darus Ad-Dari, pohon kurma itu masih lagi ada
dan boleh dimanfaatkan oleh sekumpulan manusia yang ramai. Ya betul, di zaman Nabi tanah Baisan menghasilkan kurma, pokok kurma yang sangat subur. Tapi hari ini kita tengok kota Baisan sudah pun kekurangan tumbuh-tumbuhan. Tak apa, kita baca lagi hadis Nabi. Maka soalan kedua ditanyakan oleh pemuda itu kepada Tamim ibn Darus Ad-Dari. Kabarkan kepada aku, beritahu pula kepada aku apa yang berlaku kepada Tasik Tabariyah. Maka pemuda itu menjawab kepada lelaki tadi, Tamim ibn Darus menjawab kepada lelaki itu, sesungguhnya Tasik Tabariyah airnya sangat banyak dan ramai manusia dapat manfaat daripada air Tabariyah itu. Dan soalan ketiga ditanyakan kepada Tamim ibn Darus, apakah yang berlaku kepada air mata Zura? Dan kata Tamim ibn Darus, air mata Zura itu di sana di menggunakan kejap Okey. Pemuda itu tanyakan kepada Tamim, adakah di sana air mata Zura masih lagi ada air dan penduduknya bertani dengan menggunakan air mata itu? Maka jawab Tamim ibn Darus, ya benar, ia berair ataupun air mata Zura itu boleh dimanfaatkan oleh penduduk bertani yang sekitar kawasan itu dan airnya sangat banyak. Dan lalu soalan yang keempat ditanyakan lelaki itu, lalu adakah seorang lelaki yang mengaku dia adalah Nabi dan Rasul telah pun keluar, dan adakah dia menetap di kawasan Mekah dan dia berpindah di Madinah? Maka jawab Tamim ibn Darus, ya betul, lelaki itu yang mengatakan dia adalah Nabi telah pun keluar. Dia bernama Muhammad ibn Abdullah yang dilahir di Mekah dan berpindah di Madinah pada waktu ini. Dan kata pemuda itu kepada Tamim, adakah dia diperangi? Ya, dia diperangi. Adakah dia menang setiap peperangan? Ya, dia menang setiap peperangan. Dan kata pemuda itu yang diikat, maka beruntunglah bagi mereka yang mentaati dan mengikut pemuda itu. Beruntunglah bagi mereka yang mengikut dan mentaati Nabi itu. Dan akulah Al-Masih Ad-Dajjal. Allah memuliakan 30 orang pemuda tadi boleh bertemu langsung dengan Dajjal. Tapi ketika itu mereka belum lagi beriman kepada Allah, belum lagi tahu apa itu Dajjal. Kalau kita, aku Dajjal, apa kita buat lari? Sebab itulah yang diajarkan oleh Nabi, seandainya kamu bertemu dengan Dajjal, maka tutuplah kedua mata kamu, nescaya kamu tidak akan melihat apa yang dilakukan oleh Dajjal. Seandainya kamu bertemu dengan Dajjal, tutuplah kedua telinga kamu, nescaya kamu tidak akan dengar apa yang ditawarkan oleh Dajjal. Dan ketika mana kamu bertemu dengan Dajjal, maka larikan diri kamu daripada Dajjal. Tapi Dajjal ni akan pergi di mana ada manusia, disitulah Dajjal akan datang untuk mengkufurkan manusia yang lain supaya beriman kepada dia dan mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala. Tasik Tabariyah pada hari ini makin surut. Air Sungai Zura ataupun kejapnya apa tadi? Okey. Mata air Zura pada hari ini pun kita tengok, beberapa tahun yang lalu ulama-ulama daripada Mesir membuat kajian. Ulama-ulama daripada Mesir membuat kajian air mata Zura ini air yang mana. Sebab bila mana Google tidak keluar, maka bila mana mereka pergi ke satu tempat yang dikenali sebagai Laut Mati, yang terapung tu kan, Laut Mati. Bila mana pergi, orang ketika itu mengatakan, orang kampung ketika itu mengatakan kepada ulama-ulama pada Mesir, wahai Syekh, dulu 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, kawasan ini, laut ini dikenali sebagai mata air Zura. Dan pokok yang tuan nampak di depan sana, pokok itu dulu telah pun ditenggelami oleh air. Tapi hari ini pokok itu keluar dan air telah pun berkurang daripada sedikit demi sedikit. Dan kata Dajjal, ketika mana air pohon-pohon kurma daripada Baisan sudah pun tiada, seandainya Tasik Tabariyah sudah pun kering, seandainya air mata Zura telah pun kering, ketika itulah akan keluarnya aku, iaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Dan bila mana Dajjal keluar, telah pun ada, kata Nabi, 70 orang pemuda yang siap bersenjata dengan kelengkapan perang.
menunggu kemunculan Dajjal pada hari ini di Asfahan dan Khurasan. Asfahan dan Khurasan kedua-duanya dalam kawasan Iraq. Siapa yang memerintah Iraq pada hari ini? Tengok sendiri, puak-puak Syiah. Wallahu alam, tak tahu. Tapi kata Nabi, seandainya Dajjal telah pun keluar pada hari pertama, telah pun berkumpul, telah pun menanti kemunculan Dajjal selama 70 orang pemuda. Jadi itu di antara yang sempat kita kongsikan pada hari ini berkaitan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Kerana itu tanda besar kiamat yang nombor 2 yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ma min nabiyyin illa wa hadzara ummata 'anid dajjal. Semua para nabi takut fitnah Dajjal, bukan untuk mereka tapi untuk umat mereka. Seandainya umat mereka bertemu dengan Dajjal, nescaya umat mereka akan menjadi pengikut Dajjal. Sebab itulah di zaman Dajjal sangat-sangat ramai, kata ulama, sangat-sangat ramai manusia yang menjadi pengikut Dajjal. Bukan semua manusia yang mampu bertahan makan, bukan semua manusia yang mampu bertahan daripada kelaparan, bukan. Mungkin satu hari boleh bertahan, mungkin 2 hari boleh bertahan, mungkin seminggu bolehlah bertahan, tapi belum tentu lagi kita mampu bertahan selama setahun. Kerana hari pertama Dajjal keluar selama 360 hari. Sudah tentu kita boleh bertahan mungkin, tapi kita tak mungkin sanggup nak melihat anak bini kita dalam keadaan kesakitan. Kita tak akan sanggup melihat bayi yang, anak kita yang baru saja lahir, baru 3 bulan sudah pun dalam keadaan menangis kelaparan, non-stop menangis kerana kelaparan, boleh jadi mati disebabkan kelaparan. Mustahil kita boleh kuatkan iman kita, melainkan kita bertemu dengan Dajjal kerana terpaksa. Kerana orang hari ini terpaksa melakukan kemungkaran. Ada terpaksa melakukan kemungkaran, terpaksa menipu duit kerana nak bagi ibu dan ayah makanan, terpaksa menjadi scammer kerana nak menanggung kehidupan laki bini, terpaksa melakukan kemungkaran untuk bagi ibu dan ayah uang. Dan tidak mustahil ketika mana Dajjal keluar, terpaksa untuk menjadi pengikut Dajjal semata-mata nak bagi ahli keluarga yang lain makanan. Kerana duit ketika itu, sebidang tanah tak mampu untuk membeli makanan, sebidang tanah tak mampu untuk beli sekeping roti dan sebagainya. Ketika itulah uang adalah duit ketika itu, jual beli ketika itu adalah keimanan kita. Seandainya kita sanggup korbankan iman kita, maka makanan buat kita, minuman buat kita, dan harta buat kita. Tapi kata Nabi, jangan risau. Makanan untuk orang yang beriman kepada Allah, zikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, nescaya Allah akan kenyangkan perut kalian. Kalian zikir dengan zikir itu, kata Nabi, Allah akan kenyangkan perut kalian. Tapi bukan semua orang yang sanggup buat demikian, sebab dia nak juga makanan masuk dalam mulut. Saya di hospital sebelum ni pun, dalam kalau patient nak operation kan, dia kena puasa selama 6 jam 8 jam kan. Ataupun lepas operation kita minta patient untuk berpuasa. Meskipun pesakit itu kena berpuasa, kita bagi air, betul tak? Tapi dia tak nak, dia nak juga makanan, minuman masuk dalam mulut dia. Dia kata, tak sedap lah Ustaz, kena juga air lalu dalam mulut. Padahal kita lalu air, badan dia cukup untuk menghasilkan air. Sebab kita bagi 1 pint air, 2 pint air, tapi dia nak juga basahkan bibirnya dengan air. Itulah yang akan berlaku di zaman Dajjal. Bukan semua orang mampu untuk bertahan dengan zikir. Dia nak juga masuk, dia nak juga rasa belacang, dia nak juga rasa nasi masuk. Hari tu kena juga nasi. Aduh, Ustaz, saya tak boleh lah tak ada nasi 1 hari. Betul. Macam kiamat lah saya kalau tak makan nasi 1 hari. Bergaduh lah saya laki bini tak makan nasi 1 hari. Itulah yang akan berlaku di zaman Dajjal. Moga-moga kita terhindar daripada fitnah Dajjal, dan moga-moga kita dijauhkan daripada fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Dan itu sahaja topik kita pada hari ini, insya-Allah. Lain masa kita sambung, ya. Soalan ke? Boleh. Okay. Apa yang berlaku kalau, ni soalan daripada Ustaz Ifran kita, Ustaz Ifran. Kalau kita tolak pelawaan Dajjal, apa yang akan berlaku kepada kita? Betul? Panjang ni. Pendekkan boleh. Sebab apa yang berlaku kepada kita, tolak permintaan Dajjal 1 jam. Syarahan dia, huraian dia, cerita yang diceritakan oleh Nabi 1 jam untuk kita kongsikan.
Tapi tak apa, saya cuba pendekkan. Kalau manusia tolak permintaan Dajjal, ingat, Dajjal akan pergi kepada setiap manusia. Dajjal akan pergi kepada setiap manusia di mana ada manusia. Meskipun kamu hidup di kondo, hidup di apartmen, Dajjal akan pergi kepada kamu. Orang yang tidak beriman kepada Allah, Dajjal tidak akan susahkan diri untuk approach. Orang yang tidak beriman kepada Allah, Dajjal tidak perlu susah payah untuk bertemu dengan mereka. Tidak. Kerana mereka sendiri akan bertemu dengan Dajjal untuk dapatkan manfaat. Itu makanan dan minuman. Golongan fasik, Dajjal tak perlu pun susah payah menunggu masa. Dia ni datanglah kejap lagi tak tutup aurat. Dia ni datanglah kejap lagi solat pun on off. Sebab kaedah dia, segala ahli sihir, segala ilmu sihir, daripada kelahiran dunia ketika itu sampailah kehancuran dunia, semua ilmu sihir ketika itu terkumpul padanya Dajjal. Kuatlah Dajjal, kerana kata Nabi, iblis dan syaitan berada di bawah Dajjal. Panjang cerita dia. Panjang cerita dia. Tersebut pula pasal tu. Panjang cerita dia. Jadi, apa yang berlaku kepada manusia? Nescaya manusia itu yang beriman kepada Allah, Dajjal akan approach, Dajjal akan bagi makanan, Dajjal akan bagi minuman. Dajjal tahu yang mereka akan tolak makanan dan minuman. Sebab itulah Dajjal memberi satu fitnah yang lain. Bermacam fitnah Dajjal akan bagi. Dan seandainya mereka tetap tidak mau apa yang ditawarkan oleh Dajjal, mereka akan dibunuh oleh Dajjal. Mereka akan dibunuh oleh Dajjal. Kalau ada pun mereka akan diberi satu peluang oleh Dajjal untuk, kamu fikir dulu, nanti aku jumpa kamu balik. Boleh jadi ada. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi yang lain, hadis yang sahih, Nabi ceritakan ada seorang pemuda keluar daripada kota Madinah. Ada seorang pemuda yang keluar daripada kota Madinah disebabkan dia geram sangat, disebabkan dia tak tahan melihat kekejaman Dajjal membunuh semua orang beriman kepada Allah. Dia tak tahan, dia tak sanggup. Dia benci keadaan itu. Dia keluar daripada kota Madinah untuk berdepan dengan Dajjal. Sesungguhnya kata Nabi, Nabi puji pemuda itu kerana keimanan dia sangat kuat, keyakinan dia kepada Allah sangat kuat, dan dia tidak akan tertipu dengan fitnah Dajjal. Nabi puji keberanian pemuda ini. Tapi Nabi kata, jangan kamu ikut seperti pemuda ini. Kerana pemuda ini bila mana Dajjal bagi tawaran kepada dia, harta, makanan, kekayaan, dan semua ditolak oleh pemuda itu, maka pemuda itu dibunuh oleh Dajjal dan dihidupkan balik oleh Dajjal. Itulah yang akan berlaku. Bila mana tolak permintaan Dajjal, maka akan dibunuh oleh Dajjal. Ada soalan? Ada lagi soalan? Tak ada? Jadi itu saja kuliah kita pada hari ini. Moga-moga dapat manfaat. Kerana fitnah Dajjal itu adalah satu kebenaran. Dan ada juga yang belum lagi, manusia, orang Melayu kita yang tak percaya akan fitnah Dajjal. Itu kita minta pada Allah supaya Allah beri hidayah kepada dia untuk percaya apa yang akan berlaku. Sebab jangan kita rasa selesa hidup di atas muka bumi. Kerana kehidupan kita di atas muka bumi adalah bercucuk tanam. Untuk cucuk tanam, menghasilkan tanaman yang banyak, untuk jadi satu bekal di akhirat nanti. Meskipun cucuk tanam yang banyak, amalan yang banyak, tapi tidak disertakan dengan ilmu, tidak cukup. Haba amal sia-sia. Nak buat amalan, nak buat ibadah, kena ada ilmu. Apa jua ibadah yang kita buat, kena ada ilmu. Sebab itulah wajib untuk kita belajar ilmu fiqh, tauhid, tasawuf dan ilmu akhir zaman. Ilmu akhir zaman bukan untuk masa sekarang, tapi ilmu akhir zaman untuk digunakan masa akan datang. Bila mana kita bangkit daripada tidur, tiba-tiba nampak sekumpulan ulama telah pun berbaiat kepada Al-Mahdi. Iaitulah gunanya ilmu akhir zaman. Ilmu akhir zaman ada dua pula. Tanda besar kiamat dengan tanda kecil kiamat. Tanda kecil kiamat sangatlah banyak. Seandainya hari ini telah pun berlaku kesemua tanda kecil kiamat, maka petang ini ataupun esokkan akan keluar tanda besar kiamat. Itulah kaedahnya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warham kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'ala wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ijtinabah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.